différences. Nous sommes tous frères, loin de nos divergences. Ensemble en prière, mon frère. Issus d'une seule famille, c'est Dieu qui nous rassemble. On est tous descendants des d'Adam. Sibar Islam seluruh dunia, semai kasih cinta sejahtera. Luas ilmu Tuhan hamparkan, bukalah hati dan terimalah pandangan. Why can't we all be as one? Let's stand together everyone. Meraihkan perbezaan, memakan sayang semuanya, pamer keindahan cara hidup kita. Respect and love for all. Let them see the beauty of our way of life. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia atau MEF menggesa para majikan untuk mendidik dan menggalakkan pekerja mereka mengenai manfaat mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Sehubungan itu, Presidennya, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata, majikan memainkan peranan yang penting dalam membantu pihak kerajaan bagi memastikan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi meningkatkan keyakinan ke arah pemulihan ekonomi yang lebih pantas. Katanya lagi, kunci bagi menjayakan imuniti kelompok dengan lebih 80% penduduk yang tinggal di Malaysia adalah pelaksanaan program vaksinasi yang berjaya. Syarikat Penerbangan Nasional Malaysia Airlines merancang untuk memperkenalkan pas kesihatan perjalanan digital bagi memulihkan perjalanan udara yang selamat dalam tempoh pasca COVID-19. Menerusi satu kenyataan, syarikat penerbangan tersebut menjelaskan bahawa kad kesihatan berkenaan akan menyepadu dengan modul daripada pas perjalanan yang dilaksanakan oleh Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA sekaligus membolehkan penumpang membuat pasport digital pada aplikasi Mudah Alih Malaysia Airlines. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Aviation Group Izam Ismail berkata kaedah berkenaan akan memberi keyakinan kepada penumpang di samping menyediakan akses kepada proses perjalanan yang lancar untuk penumpang bersedia bagi perjalanan. Karnival Penjana Kejayaan Kebangsaan 2021 Anjuran Kementerian Sumber Manusia yang diadakan secara dalam talian menawarkan 10,802 kekosongan jawatan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam satu kenyataannya memaklumkan bahawa setakat pada Rabu lepas, sejumlah 12,303 peserta telah membuat pendaftaran awal sejak sesi temuduga terbuka dibuka kepada orang ramai. Daripada jumlah tersebut, 3,701 adalah graduan baru, 5,427 individu tidak bekerja, manakala 110 calon daripada golongan orang kurang upaya OKU. Kenyataan tersebut juga menyebut bahawa peluang pekerjaan tertinggi ditawarkan sektor pemerongan dan peruncitan dengan 3,010 kekosongan jawatan, diikuti sektor pembuatan, sektor perkhidmatan lain serta sektor kesihatan awam dan sosial. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesediaan anda bersama IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa.
tanggal 7 Februari 1994, Planetarium Negara di Taman Tasik, Jalan Perdana Kuala Lumpur dirasmikan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad. Ia merupakan bangunan berkubah biru yang merangkumi kawasan seluas 120,000 kaki persegi. Penubuhan Planetarium Negara merupakan langkah kerajaan untuk menyediakan infrastruktur bagi perkembangan dan pembangunan sains angkasa di negara ini. Melalui penubuhannya, masyarakat mampu melihat penemuan baharu dalam bidang angkasa dan menyumbang ke arah perkembangan industri-industri lain seperti aeronautik, kejuruteraan aero angkasa, komunikasi, komputer dan pertahanan. Ia juga memainkan peranan penting dalam memberi kesedaran kepentingan bidang sains angkasa di kalangan masyarakat dan mengorak langkah pertama dalam membawa Malaysia menceburi bidang sains angkasa. Sesungguhnya, penubuhannya telah memberi manfaat yang berguna kepada pembangunan intelektual masyarakat untuk terus mendalami ilmu sains dan teknologi. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama. Jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah Allah rezekikan kita satu hari lagi untuk sama-sama kita melayari 3 jam aspirasi 10.1 bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Mesti perkongsian kita insya-Allah 3 jam ini bersama. Moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan dalam waktu kita, dan lebih-lebih lagi bulan Rajab ni moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan di bulan Rajab, Syakban nanti, dan juga Allah temukan kita dengan Ramadan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk rakan pendengar telefon sama-sama kita kongsikan tadi 4 jam menerusi warna pagi bersama dengan Hazwan dan juga Sufian. Jadi terima kasih pada mereka berdua. Dan untuk rakan-rakan bersama Yati kita bakal mulakan kejap lagi. Kita ada sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, yang mana anda boleh ajukan soalan-soalan anda di platform-platform yang kami sediakan insya-Allah di FB IKIM FM. Kita akan siaran secara langsung di
itu, dan juga di YouTube channel IKIM juga kita bersiaran secara langsung di situ, dan juga satu lagi platform di WhatsApp IKIM di 01129004 Nombor apa tu? Nombor WhatsApp IKIM kan. InsyaAllah untuk anda ajukan soalan, untuk sama-sama kita meriahkan sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, insyaAllah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, kita bakal mulakan kejap lagi. Sebelum kita nak bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi, kita ada amar dengan pesan Imam Syafi'i. Apakah pesannya? Jom dengarkan sama-sama sebagai iktibar dan pedoman dalam kehidupan kita, insyaAllah. Untuk anda, teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Marilah hai teman-teman, dengarkan nasihat dari Imam Syafi'i yang dikasihi. Jadikan pedoman hidup sepanjang zaman, moga diberkati dan diredai. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, kerana ia menjadikan kita cemerlang dunia dan akhirat. Banyakkan menyebut Allah daripada makhluk, juga hal akhirat daripada dunia. Pilihlah makanan halal, ia menjamin kesihatan sebelum menghadapi ujian. Ujian menunjukkan adanya perhatian Allah. Syukur terhadapnya, itulah setinggi syukur. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ziarahlah orang sakit, ia disaksikan oleh malaikat dan dicintai Allah. Marah itu panahan syaitan yang beracun, hindarilah untuk menewaskan syaitan. Kasihani anak yatim, kerana Rasulullah juga tergolong sebagai anak yatim. Baginda akan bersama orang yang menyayangi anak-anak yatim di akhirat. Berbakti kepada ibu bapa tanpa kenal lelah, sebagaimana mereka mengasihani kita. Ia menambah keberkatan umur dan rezeki, dan keampunan atas dosa-dosa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Banyakkan beramal soleh, ia perisai mukmin dan pelindung dari serangan iblis. Takwa pakaian kebesaran, hiasan muslim, memberi kejayaan dan kemenangan. Iman perlu dibajai dengan 5 perkara, yakin ikhlas mengerjakan amalan sunat, istiqamah bertata susila atau berdisiplin dalam mengerjakan ibadah. Ingat dan zikir kepada Allah dengan sebanyaknya, ia mengobati penyakit jasmani, juga penyakit hati, serta mencetuskan ketenangan hidup dan qanaah. Maulaya salli wa sallim daiman
makan, cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekalan makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah. Macam inilah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah. Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana. Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan Serai Mas Kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba Serai Mas Kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282. 013-782-5282. Saya dah cuba Serai Mas Kurma Hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di farmasi atau di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas, raja segala herba. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk hari Khamis, kita bakal mulakan rancangan Tahsinul Ibadah untuk stop pertama kita dalam Aspirasi 10.1. Bersama dengan kita, tak lain tak bukan telah pun bersedia di hujung talian. Kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk perkongsian kita pada hari ini dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz sekali lagi meluangkan masa bersama menerusi perkongsian sesi soal jawab dalam Tahsinul Ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram hari ini. Cumanya awalan sebelum kita nak mulakan sesi soal jawab kita, yang mana rakan-rakan boleh hantarkan soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita mulakan terlebih dahulu Ustaz dengan sedikit mukadimah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Nurhayati Paradi selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah dan seterusnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar IKIM sekalian. Suatu perkara yang merupakan hakikat bahawasanya setiap
kejadian dan peristiwa yang berlaku di dalam alam ini tertakluk kepada iradatullah. Iradatullah dengan makna kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang berlaku luar daripada kehendak Allah. Kehendak ini bukan maksudnya keredaan. Bukan. Ada perbezaan antara kehendak dengan keredaan. Iaitu iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tertakluk dengannya segala bentuk kejadian. Sama ada yang kita suka ataupun yang kita tidak suka. Dan satu lagi perkara yang hakikat, bahawasanya kita semua ni ada kehendak. Orang-orang baik ada kehendak. Orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat juga mempunyai kehendak. Namun sesuatu yang merupakan hakikat tidak akan berlaku atas muka bumi ini melainkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa memohon panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memohon supaya Allah Ta'ala berkehendak ke atas diri kita ini benda-benda yang baik je. Benda-benda yang baik, insya-Allah. Kalau perkara itu zahirnya buruk pun kita mohon daripada Allah supaya dia bertukar, ataupun hikmahnya, hujungnya adalah tetap juga ia merupakan kebaikan untuk kita semua. Ada satu doa yang diajar apabila kita ingin membuat sesuatu keputusan. Kita ingin memohon panduan apa yang sepatutnya kita buat. Maka kita serahkan kepada Allah dan kita doa dengan perkataannya, Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, Engkau pilihkanlah, bolehkanlah aku memilih dan pilihkanlah untukku. Allah, ya Allah, bolehkanlah aku ini memilih dan Engkau pilihkanlah untuk diriku. Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli. Ulang, semoga keputusan yang kita buat itu adalah keputusan yang dipilih oleh Allah. InsyaAllah natijahnya adalah kebaikan untuk kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian doa dan juga pedoman, juga panduan untuk kita sama-sama jalani kehidupan dengan lebih redha, yang bukan pasif, redha yang aktif, insyaAllah. Apa pun, terima kasih banyak Ustaz, dan kita nak mulakan sesi soal jawab, yang mana anda boleh ajukan soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan juga di WhatsApp IKIM di 011290040004. Kita mulakan terlebih dahulu soalan daripada sahabat kita ni Ustaz di WhatsApp IKIM. Tanyakan soalan Puan Zainab dari Seremban. Jika kita berpuasa qada bagi puasa Ramadan, kemudian kita batalkan tanpa ada sebab yang dibolehkan, adakah kita perlu qada di hari lain, puasa itu jadi 2 hari ataupun mesti 1 hari juga? Maksud dia 1 hari qada Ramadan dan 1 hari lagi kerana membatalkan puasa qada tadi Ustaz. Ingat kaedah yang saya akan sampaikan. Seperti mana haram memutuskan ataupun membatalkan puasa Ramadan, maka begitulah juga haram memutuskan atau membatalkan puasa qada. Bilakah hukum haram itu terjadi? Apabila ia berlaku tanpa uzur. Kita meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, berdosa. Kita membatalkan puasa qada tanpa uzur, dia rasa macam nak makan lah. Sedangkan dia dah berniat malam tadi untuk puasa qada di tengah hari tanpa ada sebarang uzur, iaitu uzur yang kerananya kita boleh buka puasa Ramadan. Itulah uzur yang kerananya kita boleh buka puasa qada. Sekiranya tanpa uzur, maka hukumnya adalah berdosa. Tak boleh.
Bahkan kaedahnya semua puasa fardu ataupun wajib tidak boleh dibatalkan tanpa uzur. Apakah contoh puasa-puasa fardu yang lain selain daripada puasa Ramadan, selain daripada puasa qada? Kita ada yang ketiga, puasa nazar. Dia bernazar untuk berpuasa dan dia telah mulakan puasa di tengah hari. Dia mahu membatalkannya tanpa uzur. Tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Puasa kafarah mungkin. Puasa kerana membayar dam dalam bab haji misalnya. Maka puasa-puasa fardu ini kalau sudah dimulakan, tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah tanpa uzur. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, sekiranya dia melakukan juga. Dia melakukan juga dengan erti kata dia membatalkan puasa qadanya seperti yang ditanya oleh penanya tadi. Adakah ketika mengqada pada hari yang kemudian, adakah dia menjadi 2 hari? Bertambah daripada 1 hari, bertambah menjadi 2 hari. Jawapannya tidak. Jawapannya apa? Jawapannya tidak. Bilangan hari yang dia wajib qada kekal 1 hari sahaja. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan sahabat kita ni daripada Seremban, Puan Zuraidah kata, baru-baru ni ada saudara lelaki terdekat meninggal dunia, jenazah terus dihantar ke masjid untuk urusan pengebumian. Jenazah tidak dibawa balik rumah, jadi isteri kepada yang meninggal ikut pergi ke masjid. Saya tegah sebab dia dah mula edahnya dan kena duduk rumah. Dia kata imam masjid kata boleh atas alasan untuk pergi beri penghormatan terakhir untuk suami. Betul ke macam tu Ustaz? Boleh ke? Apabila seorang perempuan kematian suaminya, maka dia perlu menjalani iddah. Dalam masa yang sama dia perlu menjalani ihdad. Ihdad ni maksudnya berkabung. Iddah ini adalah satu tempoh masa yang selagi belum tamat, wanita itu tidak boleh berkahwin dan tidak sah berkahwin. Dalam tempoh tersebut dia perlu menjalani yang dipanggil sebagai ihdad. Ihdad ni maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah berkabung. Berkabung dengan apa? Antaranya dia tidak boleh keluar daripada rumahnya tanpa ada hajat, tanpa ada darurat. Berkabung juga dengan erti kata dia tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang berwarna, yang berbau wangi, yang boleh menarik perhatian. Perhatian siapa? Perhatian lelaki. Maka dia kena tinggalkan. Dia tidak boleh memakai minyak wangi. Dia hanya boleh sekadar menghilangkan bau busuk daripada tubuhnya, adapun mewangikan diri dalam tempoh tersebut tidak dibenarkan. Dari segi pakaian pun juga. Kenapa begitu? Tempoh ihdad ini ataupun tempoh berkabung ini adalah sebagai suatu bentuk menghormati ataupun menzahirkan menghormati suami dia. Itu hikmah dia. Sebagai penzahiran rasa sedih atas apa yang telah berlaku, iaitu kematian suami dia. Yang antara yang dia tak boleh buat adalah keluar daripada rumah tanpa ada darurat, tanpa ada hajat. Darurat ini ditafsirkan antaranya, misalnya dia seorang diri, tidak ada sesiapa yang menyara kehidupannya. Kalau dia hanya duduk di rumah, tidak ada sesuatu yang dia boleh menyarai dirinya, melainkan dia perlu membuat sesuatu dan perkara itu memerlukan dia keluar daripada rumah, misal. Maka pada ketika itu barulah dia boleh berbuat demikian. Maka berbalik kepada soalan yang ditanya, adakah dia boleh keluar daripada rumahnya atas tujuan seperti yang dinyatakan tadi, iaitu untuk melihat suaminya sebagai yang disebut oleh kita penghormatan terakhir. Jadi penghormatan terakhir ini sebenarnya dia bukan istilah dalam agama Islam. Itu sebenarnya masyhur digunakan oleh orang-orang bukan Islam, iaitu memberi penghormatan terakhir.
Dan kita pun menggunakan istilah itu, sedangkan tidak ada istilah yang dipanggil memberi penghormatan terakhir kepada si mati. Kita panggil menziarahi orang yang kematian. Bukan kerana memberi penghormatan terakhir, duduk bertafakur depan mayat dia, itu cara orang bukan Islam. Kita mendoakan, kita membuat amal untuk sampaikan pahala kepada dia, bukan bertafakur duduk depan dia punya mayat dia. Itu cara orang bukan Islam. Kita ada cara kita. Jadi adakah dia boleh berbuat demikian? Maka jawapannya, untuk tujuan itu tidak boleh. Untuk tujuan itu tidak boleh berdasarkan mazhab Al-Imamu Asy-Syafi'i, dan berdasarkan mazhab yang lain, kalau perkara itu hanya sebentar, dia keluar dan dia bermalam kat rumah dia, maka itu dibenarkan. Adapun dalam mazhab Al-Imamu Syafi'i, untuk perkara itu pun tidak dibenarkan kerana ia termasuk dalam kategori keluar daripada rumah tanpa ada yang disebut sebagai darurat. Alhamdulillah, faham. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Kembali nanti ada satu soalan daripada sahabat kita ni tentang sah ke tidak solat. Bila dah habis solat, baru perasan kain ada berbau air kencing. Kita akan soalkan lepas kita berhenti rehat seketika. Ustaz akan jawabkan. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian di Aspirasi. Kita ada Tahsinul Ibadah bersama dengan anda. Kita ada sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Terima kasih pada rakan-rakan yang telah pun kongsikan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404 dan yang telah pun tekan butang share untuk sama-sama kongsikan ilmu pada pagi ini. Dan kita sambung untuk soalan seterusnya Ustaz.
tadi sebelum kita berhenti rehat, kita ada soalan daripada Syekh Aslam Ustaz. Kata, sah tak solat bila sudah habis solat baru perasan kain kita ada berbau air kencing? Ustaz. Apabila kita solat dan setelah selesai solat dapati di kain kita ada bau air kencing, maksudnya ada najis. Adakah ada kemungkinan air kencing itu datang lepas kita habis sembahyang? Ada kemungkinan? Kalau ada kemungkinan, maka kita tidak perlu ulang balik solat tersebut. Namun, kalau kemungkinan itu tidak ada, kerana sejurus selepas solat, kita dapati bau kencing itu ada pada kain. Maka tak mungkinlah selepas bagi salam, air kencing itu datang pada kain kita, datang daripada mana? Dan kita pun tak rasa kita telah terkucil. Maka secara pasti ketika dia solat, air kencing itu sudah ada, maka solatnya itu tidak sah dan perlu diulang. Namun kalau ada kemungkinan, dia hanya perasan lepas dia semayang tu, dia bau itu lepas 2-3 jam misalnya, adalah kok kemungkinan dia terduduk di tempat yang ada air kencing lalu terkena pada kainnya. Kalau ada kemungkinan itu, maka dia tidak wajib mengulang solatnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni. Jika terpegang produk yang mengandungi babi, contohnya kasut, pinggan mangkuk dan sebagainya, wajib sama ke Ustaz? Jika kita memegangnya dalam keadaan salah satu pihak, sama ada pihak barangan tersebut ataupun tangan kita itu lembab ataupun basah, maka wajib kita sama. Wajib kita sama. Namun sekiranya kedua-dua belah pihak itu kering, maka tidak wajib menyamaknya. Baik, seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim. Nasrul Panis kata, ada adik ipar, mata pencariannya dari jual air tuak. Kalau ia memberi juadah makanan kepada kita, apakah kita makan benda haram kah Ustaz? Sebab hasil daripada jualan tuak tu dijadikan makanan, kemudian kita makan makanan juadah yang dihidangkan. Adakah tuak yang dimaksudkan itu tuak yang memabukkan? Ataupun tuak yang dimaksudkan itu adalah nira nipah yang belum sampai ke tahap boleh memabukkan? Adapun sekiranya dia telah sampai ke tahap boleh memabukkan, memang tuak yang memabukkan, araklah dalam bahasa yang lain, maka pendapatan itu haram. Pendapatan itu adalah haram kerana tidak boleh mengambil hasil jualan daripada arak. Dan kalaulah kita yakin bahawasanya yang dia berikan kepada kita itu sama ada dalam bentuk hadiah ataupun sama ada dalam bentuk jamuan makan dan seumpamanya, bersumber daripada hasil jualan arak tuak tadi, maka kita tidak boleh menerimanya kalau kita yakin. Adapun kalau kita tak pasti, sebab dia ada beberapa sumber pendapatan, salah satunya itu, misal, adakah kita boleh mengambilnya? Hukum daripada segi fatwanya, dia boleh mengambilnya kerana kemungkinan yang dia bagi kepada kita itu adalah daripada sumber B ataupun sumber C, D, iaitu selain daripada sumber arak. Bila ada je kemungkinan itu, maka kita boleh mengambilnya daripada segi fatwanya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita Ali dari Kanada Ustaz. Soalannya begini. Sahabat kita ni bekerja sebagai pembersih saluran aircon ataupun heater di dalam rumah-rumah dan pejabat. Seringkali habuk dan bulu-bulu yang berterbangan akan jatuh ke atas baju uniform kerjanya dan ke seluruh badan lah. Pelanggan sahabat kita ni ada yang memelihara anjing. Bolehkah sahabat kita solat menggunakan baju itu tanpa membersihkan diri kerana tidak berkesempatan untuk pulang ke rumah ataupun ke masjid? Bolehkah sahabat kita ni taklid mazhab lain yang membenarkan memegang anjing, atau apakah ada cara alternatif lain Ustaz untuk sahabat kita ini? Ali dari Kanada.
bertanya soalan berkaitan dengan bulu-bulu yang diyakini, syaratnya diyakini itu bulu anjing yang terkena pada pakaian seragam kerjanya, dan perkara itu adalah perkara yang berterusan berlaku. Bukan maknanya setahun sekali je dia bertemu dengan customer seperti itu. Itu adalah suatu bentuk gejala rutin yang dia perlu hadapi dalam konteks kerja yang dia lakukan. Kita andaikan begitu. Begitu permasalahannya. Okey? Begitu permasalahannya. Maka soalan yang ditanya, adakah dia boleh bertaklid dengan mazhab lain? Mazhab lain yang misalnya bulu anjing itu tidak najis, seperti mazhab Imam Malik rahmatullahi alaih. Daripada segi boleh ataupun tidak boleh, secara umumnya boleh. Dengan syarat kita ada ilmu. Dengan syarat bukan kita ingin mengambil jalan bermudah-mudah ataupun dipanggil tatabbu'ur rukhas. Namun, sekiranya kita boleh mengusahakan untuk lebih berhati-hati. Maknanya masih lagi dalam lingkungan mazhab Imam Syafi'i misalnya, maka itulah yang terbaik. Lalu kita cuba lihat, adakah di sana ada solusinya berdasarkan mazhab Imam Syafi'i? Begitu. Jawapannya adalah, sekiranya, dia macam tadi juga, sekiranya bulu tersebut dan pakaian kita itu tidak basah, tidak lembab, sama ada bulu itu sendiri ataupun pakaian kita tidak sedemikian, maknanya kedua-dua belah pihak itu kering, maka kita tidak perlu menyamak pakaian kita, memadai kita buang bulu itu, kita kibas dia. Kita mungkin menggunakan sesuatu, kita kibas, buang bulu-bulu itu daripada badan kita dan memadai. Bulu itu sahaja hukumnya najis. Adapun debu-debu, habuk-habuk itu tidak dihukum najis. Zahirnya bulu itu kering, habuk itu pun kering, baju kita kering, maka sebelum kita solat, saya fikir tidaklah terlalu sukar untuk dia membuang bulu-bulu itu daripada pakaiannya, dan dia boleh solat tanpa dia perlu bertaklid dengan mazhab lain, kerana ternyata sebenarnya pakaiannya itu tidak dikira tercemar dengan najis. Syarat tercemar dengan najis adalah apa? Adalah mesti adanya yang disebut sebagai rutubah, basah, daripada salah satu dua pihak, dirinya ataupun najis tersebut. Baik, Alhamdulillah jelas. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM, Puan Latifah Osman daripada Kedah. Soalannya, Ustaz, bagi seorang pekerja, adakah dia perlu keluarkan zakat pendapatan atau zakat simpanan? Kerana duit pendapatan yang lebih akan juga disimpan hingga cukup nisab, Ustaz. Bagi seorang pekerja, adakah dia perlu keluarkan zakat pendapatan atau zakat simpanan? Kerana duit pendapatan yang lebih akan disimpan. Itu untuk soalan pertama. Jawapannya, pekerja yang dimaksudkan ini adalah orang yang makan gaji lah. Itu masuk pekerja ya. Apa yang dia perlu bayar? Dia bayar zakat simpanannya. Dia bayar apa? Zakat simpanannya. Iaitu kalaulah dia berjaya menyimpan kadar yang cukup nisab selama 1 tahun, maka wajiblah dia membayar zakat bagi simpanan tersebut. Baik, Alhamdulillah. Itu yang pertama. Soalan yang kedua, Ustaz, sambungan. Kata, jika seseorang melalui sedikit share dengan orang non-Muslim sebagai sleeping partner, tetapi tidak ada kuasa dalam pengurusan, bagaimana untuk kes keluar zakat perniagaan tersebut, Ustaz? Seseorang bersifat rakan kongsi yang tidur memanjang, sleeping partner. Maksudnya, dia tidak terlibat dalam pengurusan. Dia hanya mengeluarkan wang sahaja, dia tidak terlibat dengan pengurusan.
Walaupun dia tidak terlibat dengan pengurusan, secara hakikatnya dia mempunyai harta di dalam perniagaan tersebut. Dia mempunyai nilai harta pada perniagaan tersebut. Namun partner yang bersifat aktif itu bukan Islam. Kalau di Islam mudah cerita, dia adalah non-Muslim. Okey, dia adalah apa? Non-Muslim, bukan beragama Islam. Jadi bagaimana caranya sleeping partner ini untuk dia membayar zakat perniagaan? Sebenarnya mudah saja. Apakah kaedah perlu dibayar zakat perniagaan? Iaitu kita mentaksir harta perniagaan kan, iaitu stok. Maka dia taksirkan stok dan dia hanya ambil nilai stok itu berdasarkan share dia sahaja. Share dia. Contohnya, kalau stok itu dinilaikan di hujung tahun, kita ambil contoh mudah, dia punya nilai dia 20,000 misal, dan dia ni mempunyai pegangan ataupun mempunyai share hanyalah kita kata 25%. Maknanya sebenar dia, harta dia yang ada di situ daripada 20,000 itu hanyalah 1/4 sahaja. 1/4 daripada 20,000 berapa? 5,000. Sedangkan nisab itu adalah 20,000. Maknanya pada tahun itu dia tidak wajib membayar zakat perniagaan. Kerana pentaksiran zakat perniagaan kita tidak mengira keseluruhan stok. Bahkan kita hanya mengira berdasarkan pegangan dia sahaja. Kalau pegangan dia dinilaikan mencapai nisab, maka wajiblah dia membayar zakat perniagaan tersebut. Stok itu adalah salah satu, bukan hanya saja. Stok itu adalah salah satu daripada perkara yang akan dimasukkan dalam pentaksiran zakat dan lain-lain. Apa sahaja yang dimasukkan dalam pentaksiran zakat perniagaan, dia keluarkan nisbah pegangan dia. Kalau nisbah pegangan dia itu mencapai nisab, maka wajiblah dia membayar zakat perniagaan. Baik, Alhamdulillah. Dan kita ada soalan ketiga sebenarnya daripada Puan Latifah Osman ni, Ustaz. Yang ketiga, syarikat ada menjual share kepada syarikat lain dan belum mendapat hasil daripada jualan tersebut. Perlukah beliau keluarkan zakat duit jualan tersebut, Ustaz? Terima kasih Puan Latifah daripada Qadah Darul Aman. Secara ringkasnya, sebenarnya soalan ini adalah hutang seseorang ataupun sesebuah syarikat kepada kita, individu ataupun sebuah syarikat, adakah hutang itu? Sebab disebut tadi telah menjual share, maknanya belum dibayar. Apa maksud belum dibayar? Maksudnya ada pihak yang berhutang dengan syarikat tersebut dalam bentuk jualan share. Kita guna perkara yang lebih umum. Tak kisahlah hutang itu datang daripada cara macam mana pun. Yang ini contoh je. Hutang itu, maksud hutang pihak lain kepada syarikat itu datang dalam bentuk apa? Jual beli yang belum dibayar lagi bayarannya. Maka hutang. Jadi persoalannya, adakah hutang akan dimasukkan dalam pentaksiran walaupun belum masuk dalam tangan? Jawapannya adalah ya dan tidak. Jawapannya ya dan tidak. Maksudnya ada keadaan dimasukkan, ada keadaan tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Itu maksud ya dan tidak. Bilakah hutang orang lain terhadap kita? Ini saya jawab lebih umum lagi. Sama ada individu atau sesebuah syarikat. Hutang orang lain akan dimasukkan dalam pentaksiran kalaulah hutang itu bukanlah hutang lapuk. Bukanlah hutang lapuk. Macam mana tu? Okey. Kita ceritakan hutang yang akan dimasukkan. Apa syarat dia? Setelah pendengar mendengar syarat-syaratnya, kita dapat ketahui hutang yang tidak dimasukkan. Syarat hutang akan dimasukkan dalam pentaksiran. Pertama, hutang itu
telah sampai waktu untuk membayarnya. Okey? Yang pertama. Yang kedua, yang berhutang itu mampu. Dia bukan muflis. Contohnya, mungkin kita berurus niaga dengan sesebuah syarikat yang syarikat itu sudah muflis. Dia tidak ada kekuatan wang pun untuk bayar. Walaupun kita tuntut, nak buat macam mana, dia muflis, tak boleh bayar. Itu dipanggil dia tidak mampu bayar. So, hutang mereka itu kita tak masukkan dalam pentaksiran zakat. Yang kita akan masukkan mampu bayar. Cuma dia belum bayar lagi. Nombor dua. Dan nombor tiga, dia mampu bayar dan dia bukanlah, nombor tiga ni, dia bukanlah jenis ketegak untuk bayar. Mumatil dalam bahasa Arabnya. Memang syarikat tu besar tapi jenis memang buat kepala dia, mudah bahasa, memang tak nak bayar. Kalau kita usahakan pun tak nak bayar. Dan kita payah nak dapat daripada dia. Dia panggil ketegak, orang Kedah kata. Maka kalaulah cukup syarat ini, hutang jenis yang telah cukup syarat yang saya sebutkan tadi dimasukkan dalam pentaksiran. Sekiranya tidak cukup salah satu daripada tiga syarat yang saya sebutkan tadi, dia tidak dimasukkan dalam pentaksiran. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan. Dan kita ada satu soalan berkenaan dengan hutang ni juga Ustaz, dan juga membayar zakat daripada sahabat kita Hafizuddin dari Kedah. Sekejap Ustaz ya, soalan dia. Okey, Hafizuddin daripada Kedah tanyakan soalan Ustaz. Saya pinjamkan wang kepada seorang sebanyak RM100,000 dan dia bayar ansur-ansur selama 5 tahun. Perlukah sahabat kita ni bayar zakat simpanan yang disimpan selama 5 tahun itu? Keduanya, bolehkah sahabat kita beri zakat pada orang yang hidap kanser dan tak mampu nak bayar kos perubatannya yang ribuan ringgit? Anak-anaknya juga tak berkemampuan. Adakah ia juga termasuk sebagai fakir miskin juga Ustaz? Pencerahan daripada Ustaz. Soalan yang pertama, saya pinjamkan wang pada seorang sebanyak RM100,000. Dia bayar ansuran selama 5 tahun. Perlukah saya bayar zakat simpanan yang dipinjamkan selama 5 tahun itu? Jawapannya seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita ada mempunyai penetapan penetapan tahunan misalnya, yang dia perlu langsaikan bayar, maka hutang itu belum lagi sampai kat tangan kita di hujung tahun. Di hujung tahun. Tetapi sifat-sifat hutang macam yang disebutkan tadi lah. Jadi kalaulah dikadarkan setiap hujung tahun itu misalnya 1/5 lah daripada hutang. 100,000 1/5 berapa? Itu waktu yang telah sampai bayarannya. Maka jumlah itu sahaja ia akan dimasukkan dalam taksiran. Sebab jumlah 100,000 itu bukanlah masa pembayarannya itu serentak. Bukan satu tarikh sahaja, bahkan mempunyai beberapa tarikh. Maka di hujung tahun, kita hanya akan masukkan bahagian ataupun kadar yang telah sampai tarikh pembayarannya, dan orang itu bersifat dengan sifat yang saya nyatakan tadi, iaitu mampu bayar dan bukan jenis ketegak. Dan yang kedua adalah apa? Yang kedua, adakah boleh membayar zakat kepada pengidap kanser? Jelas boleh, kerana yang bertanya itu telah sifatkan bahawasanya orang itu tidak mampu, anak-anaknya pun tidak mampu, dan ubat ataupun rawatan juga salah satu daripada keperluan seseorang, bukan hanya makanan sahaja, bahkan kesihatan. Dan di kesihatan ni bukan kesihatan kosmetik. Kalau kesihatan kosmetik tak boleh. Dia nak membuat rawatan tapi kosmetik. Kosmetik ni maknanya apa? Dia bukan sakit, tapi dia ingin mempercantik. Yang tu tak boleh. So itu bukan keperluan. Itu aksesori tubuh. Yang boleh itu memang penyakit kanser yang memerlukan rawatan yang bernilai besar. Kita boleh membantunya dalam bentuk membayar zakat kepadanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan satu lagi soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Wikim. Assalamualaikum Maulana. Sahabat kita ni goreng ayam dan darah ayam mengalir ke dalam minyak ketika goreng. Adakah minyak itu boleh digunakan lagi atau kena buang sebab mutanajis? Ayam goreng yang berdarah itu kena basuh semula tak Ustaz?
soalan ini adalah berkaitan dengan darah yang ada pada daging. Sama ada daging ayam, daging lembu dan seumpamanya. Darah yang ada pada daging ini adalah termasuk yang dimaafkan. Termasuk apa? Yang dimaafkan. Kerana kita tak boleh nak basuh dia sampai dia kering. Kalau kita basuh dia sampai dia kering, maknanya daging itu kecut. Daging itu akan kecut. Sebab itu dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Persoalan yang dibangkitkan oleh yang bertanya itu, adakah minyak itu sudah tidak boleh digunakan lagi? Jawapannya, minyak itu masih boleh digunakan. Apabila darah itu dikatakan sebagai dimaafkan. Apa maksud sesuatu najis itu dimaafkan? Maksud sesuatu najis itu dimaafkan, dia tidak akan menajiskan benda lain. Dia tidak akan apa? Menajiskan benda lain. Jadi oleh kerana kita telah hukum darah yang ada pada ayam itu sebagai najis yang dimaafkan, maka kita juga menghukum bahawasanya dia tidak menajiskan minyak tersebut. Justru minyak itu kita masih lagi boleh menggunakannya. Dan soalan kedua itu, adakah ayam itu boleh dimakan? Ya, ayam itu boleh dimakan kerana dimaafkan, seperti yang telah disebutkan tadi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan ini soalan terakhir daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM. Izwaniza Arif kata, Ustaz, bagaimana sahabat kita ni sebagai makmum yang berada di belakang imam hendak menegur imam yang sahabat kita ni baru perasan di bahagian belakang bajunya terdapat tumpuk darah sebesar duit 50 sen, Ustaz. Darah ini adalah antara najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Khususnya kalaulah darah itu darah orang itu sendiri. Kalau apa? Darah itu adalah darah orang itu sendiri. Maka apabila ada darah pada pakaian imam dan darah itu besarnya seperti yang disebutkan tadi, maknanya tidak terlalu banyak. Bila darah itu tak banyak, dimaafkan. Tak perlu kita nak tegur dia. Kerana darah itu dimaafkan. Kalaulah darah itu bukan darah imam, darah lain pun dimaafkan kerana dia dipanggil darah ajnabi. Ajnabi ni maksudnya darah asing. Dimaafkan sekiranya dia adalah sedikit. Jadi 50 sen itu kalau menurut uruf pandangan kita, dia banyak ke sikit, dia sedikit, maka ia dimaafkan. Tapi andailah kita ambil contoh lain. Sebab bagi contoh darah, sebab darah ni dia ada situasi dimaafkan, maka kita tidak perlu tegur dia dan kita tanggung darah itu atas darah yang dimaafkan. Kalau kita tak yakin, maka kita tinggalkan imam, mufarakah dengan dia. Tetapi memang ada keadaan darah-darah itu dimaafkan. Kita ambil contoh lain lah. Kita nampak di kaki imam ada tai cicak. Ini memang sikit ke banyak ke tak dimaafkan. Bagaimana kita nak tegur imam? Tak perlu tegur. Tak perlu tegur. Kita tinggalkan solat kita. Kita solat sendiri, lepas mayang baru bagi tahu. Sebab memang tak ada jalan untuk tegur sehingga dia faham. Kalau kita sebut subhanallah pun bukan dia faham. Subhanallah, tai cicak, batal pula semayang kita. Maka lebih baik kita selamatkan semayang kita. Dan urusan imam kita tunggu habis semayang. Kita maklumkan dia, nanti kelak imam akan mengulang semula solat beliau. Solat untuk jemaah yang lain kira sah, Ustaz, ya? Solat jemaah yang lain perlu diulang juga. Kerana apabila kita solat di belakang imam yang mempunyai najis pada pakaiannya ataupun tubuhnya, dan najis itu jenis najis boleh nampak. Boleh nampak, zahir. Ialah orang lain boleh nampak. Maksudnya najis itu boleh nampak. Maka solat makmum itu setelah selesai solat, diberitahu keadaan imam seperti itu, mereka wajib mengulang semula solat mereka. Yang tahu dia tinggalkan imam, yang tak tahu